Ramai pihak yang mempunyai pandangan politik. Persoalannya, ada yang benar, ada yang separuh benar dan ada yang palsu. untuk itu ikuti bersama saya, Syed Munawar. Dan saya, Liana Marzuki. Dalam segmen Jangan Pajak Otak. Di mana kami mengangkat pandangan yang benar dan membenam pandangan yang palsu. Ikuti Jangan Pajak Otak untuk pandangan yang jelas, padu dan original. Selamat datang ke podcast Jangan Pajak Otak, episod ke-8 minggu ini. Dan minggu ini kembali lagi Yeay! SM Saya in the bercuti. house. Bercuti sekejap. Kita bagi dia cuti sabbatical. Sabbatical leave. Lari dari Liana. Dia sibuk minggu lepas dan tinggalkan saya bersorangan di studio. Tapi minggu ini kita sangat istimewa. Yeah. Episod yang sangat istimewa kerana kita bawa secara khas. Tanda melalui undian. Kita jemput khas seorang tetamu istimewa. Ini bukan undian, ini Liana veto semua orang. Dia kata dia nak Nick Ellin. Nick Ellin in the house. Yes. Silakan Liana perkenalkan. Saudari yang tak perlu diperkenalkan. Nick Ellin. Saya rasa seorang wanita besi. Kalau nak tahu ceritanya, beliau merupakan petition untuk mencabar keabsahan Dewan Undangan Negeri Kelantan mengadakan Amendment Jenayah Syariah Kelantan 2019. Apa khabar? Selamat datang ke studio. Alhamdulillah, syukur, terima kasih Liana kena menjemput Kak Nik kat sini. Kak Lin, you call me Kak Lin. Kena panggil Kak Lin. Tiba-tiba jadi star. Nick Ellin ni sebut orang tak kenal sangat mana rupa orangnya, tapi nama tu tiba-tiba. How do you Siapa feel Nick suddenly becoming a celebrity? Dia jadi selebriti dah. It is not, bukan sesuatu yang saya minta. Okay. Tapi saya dah menjangka akan menjadi suatu keributan jugalah. Okay. Tapi saya tak menjangka bahawa ia akan dimanipulasi fakta. Saya Okay. memang expect lah akan Okay. ada. Dah jangka. Baik. Ya, tak- Sebelum soalan susulan saya, Liana kena bagi mukadimah dulu tentang Nick Ellin ni, kenapa tiba-tiba dia jadi popular ni, sebab ramai yang Bukan mungkin popular. Sebenarnya bukan popular semua orang sebut tapi dia tak tahu mana rupa Kita orangnya. nak tahu juga Kes. sekarang Kak Ellin kalau keluar ada tak orang tegur atau bersuara atau jadi Kalau apa-apa? balik di Kota Baru, alhamdulillah ramai orang kenal. Oh, inilah dia. Inilah Kak dia. Ellin. Pada memarah ke lagu mana? Tak ada. Dah, okey je. Tak ada Tak marah ada. ya? Sebenarnya Alhamdulillah. mereka semua faham yang sibuknya dalam Social media, social media lah sahaja. sebenarnya. Tapi kalau kira di Kelantan banyak sokongan dan mereka tahu apa yang saya buat ini adalah untuk kebaikan. Okey. Okey. Jadi saya rasa kita perlu bagi mukadimah Ya, dululah. sila. Siapa saudari Nick Ellin ini, atau saya panggil Kak Lin je. Ya. Saudari Nick Ellin merupakan seorang peguam bela, peguam cara dengan Mahkamah Tinggi Melaya. Berapa tahun dah sebagai seorang peguam? 1989. 1989. Tu dia. Saya SPM 89. Saya 8 tahun. Okay. Jadi beliau juga bersama-sama dengan anak bongsu, anak keempat, nombor 4. Anak perempuan nombor 4 telah memasukkan satu petition untuk mencabar keabsahan Dewan Undangan Negeri Kelantan, membuat enactment sections, sebenarnya 20 section di dalam Bertindih. Kanun Enactment Jenayah Syariah Kelantan 2019 itu, dan sekarang masih lagi dibicarakan di peringkat Mahkamah keputusan. Keputusan Ya, Mahkamah Persekutuan, dan kita tak seharusnya Okey. Saya tidak menyentuh akan menjawab terlampau banyak. Kita boleh Okey. cakap sikit-sikit asas sahaja, tetapi tidak boleh menyentuh terlampau mendalam kerana akan ada unsur subjudis yang juga telah diberi amaran oleh Ketua Hakim Negara. Jadi hari ini Saya tak takut sebab dua-dua ni lawyer. Saya yang bukan. Jadi kalau agak-agak dah nak bordering subjudice tu, you just let me kita know dah saja senyam. kan. Saya dah suruh cut. Tapi hari ini kita nak juga faham siapa sebenarnya saudari Nick Ellin
dan juga kenapa tindakan tersebut dibuat dan juga menjawab propaganda dan persepsi ke atas kes ini, sebab saya merasakan banyak propaganda di luar sana mengambil kes ini untuk konteks political mileage. Okay. SM. Tadi nak panggil Kak Lin macam tak Lin, best, tak macam apa. tak Kak best. Lin Boleh apa? panggil Kak Lin. Biasa I'm used. You people used to call it. me Okay. panggil Sebab Kak kena Lin. tanya dulu umur. Oh ya, Dia tak nak, 62 tahun. 62 tahun dan Tua berbaju dah. kebaya. Saya sebutkan tadi, sepatutnya Liana rasa offended Dia nak kerana mengangkat saya. inilah Melayu yang betul datang. Tengok dengan Saya kebaya. amat bangga sebagai seorang Melayu Kelantan. Okey. Jadi saya berkebaya. Kelas lah. Cukup dengan kain Selendang lagi. Maka Kita saya- panggil kain kelubung. Kain kelubung. Maka saya mencabar Liana berkebaya untuk episod, sekurang-kurangnya satu episod. Tak apa, berbalik pada Kak Lin. Kak Lin sebut tadi di awal bahawa sudah menjangkakan akan ada keributan. Tapi masih buat juga. So, apa sebenarnya motivasi untuk meneruskan juga dalam keadaan kata ni memang kata rakyat apa? Kucahaya apa nak dia, ini akan kelang kabut ni, ribut ni. Why do you still proceed dalam keadaan you dah jangka akan ribut macam ini? Okey, seperti mana saya katakan, saya menyangka akan ada, ialah yang saya sama ni adalah ahli politik, Okay. DUN, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan. Okay. Jadi memang akan ada, dia akan membalas balik lah. Tapi saya tak menjangka bahawa ia akan fakta-fakta dimanipulasi menjadikan seolah-olah kes ni akan meruntuhkan syariah. Saya mencabar Tuhan, saya mencabar Allah, saya mencabar Sultan, saya mencabar Islam. Semua tu tak benar lah. Okay. Yang sebenarnya saya hanya nak kata saya yang mencabar, salah. Sebab yang mencabarnya adalah ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan yang mencabar Perlembagaan Persekutuan. Okay. So yang subverted is Federal Constitution. Okay. Dan bila kita belajar student penuntut undang-undang tahun pertama pun akan belajar bahawa Perlembagaan Malaysia adalah the supreme law of the land. Okay. Okay, dan perlembagaan itu merupakan tonjak bagi segala undang-undang di Malaysia. Dan itulah tahun pertama lagi student penuntut tahun pertama akan tahu bahawa kita harus ialah bila kita baca rukun negara pun Okay. kepercayaan kepada Tuhan, Perlembagaan. keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Okay. Tapi soalan saya tadi, kenapa, apa motivasi sebenar meneruskan untuk membetulkan kesilapan DUN apa? Saya peguam. Okay. Okey, saya repeat, sebagai peguam kita ada tanggungjawab kita Okay. untuk protect and defend. Apa yang protect and defend? Mempertahankan Mempertahankan dan mendaulatkan perlembagaan. Malaysia. Okay. Demi You feel that keputusan DUN itu sudah mengganggu kerana dia bertindan dengan apa yang sudah ada dalam peruntukan persekutuan. Ya, tak perlu lagi. Okay. Dan memang undang-undang pun sudah menyatakan apa yang jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan sudah memberikan list senarai 1 dan senarai 2 dan senarai bersama. Okay. Kerajaan senarai state hanya banyak ni aja. Dan persekutuan banyak ni. Jadi tak boleh menjangkaui Okay. apa yang telah ada dalam list senarai tu. Jadi apabila dia telah ada isu unconstitutionality lah, tidak berperlembagaan. Okay. Jadi kita sebagai pengamal undang-undang adalah tanggungjawab kita untuk mempertahankan kedaulatan undang-undang. Okay. Tapi yang utama sekali, saya berpegang kepada Al-Quran surah An-Nisa 135. Ya ayyuhallazina amanu stand firmly for justice. Berdirilah kamu untuk menegakkan keadilan walaupun terhadap diri kita, keluarga kita dan anak beranak kita, walaupun orang tu miskin atau kaya, kita tidak boleh, kita hanya kena stand for justice, keadilan. Islam itu keadilan. Jadi ini adalah demi Islam jugalah.
Jadi kalau orang katakan kepada Kak Lin lah, seolah-olah Kak Lin ni mencabar undang-undang syariah itu. Yang Padahal ianya adalah satu prosedur. Betul. Kita melawan prosedur yang salah. tidak ada kena Tetapi mengena pun. dipropagandakan seolah-olah Kak Lin melawan undang-undang Islam, mencabar agama. Bagaimana Kak Lin Tidak nak ada menjawab? langsung isu untuk mencabar doktrin Islam. Ini hanyalah keabsahan undang-undang itu sendiri. Itu sahaja. Sebenarnya itu basicnya adalah itu Okey. sahaja. Sebab bagi saya agak faham. Walaupun bukan latar belakang undang-undang, kita tahu tak boleh ada pertindanan lah. Penghakiman dalam konteks syariah juga dalam sivil ada. Jadi mana boleh ada dua Betul. yang bertindan. Kerana itulah Kak Lin mengusahakan ini. Tapi saya masih nak pegang, rasa macam tak beres lagi soal apa motif asal. Kerana apabila ia dipolitikkan, macam-macam teori kata ni you are planted by Strategic litigation kononnya. macam-macam. Siapa punya, jadi who are behind you? Are you alone? No. Are you a lone ranger? Dan Yes, I am with my daughter, Okey. anak saya. tak ada orang belakang ni, Tak ada. mana-mana parti Kalau politik. lah ada. ke atau Tak mana-mana ada, persatuan? Sebab ahli muafakat katanya, orang tunjuk keahlian lagi. Jangan kita awal dulu itu. Sekarang geram rasa macam Dia pergi ada. cakap awal dah, Ha. kita simpan dulu. Okey, masa keluar enactment Kanun Janayah Syariah Kelantan 2019, bila kita tengok tu, saya dah kata ni tak boleh ni. Okey. Kita tak boleh nak teruskan yang ini. Dan anak saya, dia kata betul Pak, jom kita cabar semua, you know. So ini adalah di antara saya dengan anak saya sahaja. Dan kemudian saya consult peguam saya yang sangat bagus, Okay. Surendra, Ya. dan Surendra Anand yang kata okey, kita boleh, tapi kita terus kepada, kita tak boleh nak cabar semua. Ada 86 section-section baru Okay. di dalam enactment Kanun Jenayah Syariah tu. Jadi saya, setelah kita meneliti, peguam saya kata kita hanya cabar dalam 20. Actually lebih daripada tu pun kalau nak cabar, tapi Okay. kita pilih yang mana yang paling obvious sangat, Winnable. memang winnable lah, insyaAllah, Okay. kan. InsyaAllah. Jadi tiga Masak orang judi sahaja. dah tak judi so. 3 orang sahaja Yang pada, initiate. pada permulaannya hanya 3, kita bertiga sahaja. Kemudian selepas tu saya pun nak tanya jugalah, nak tanya pendapat orang lain, Okay. adakah saya patut. In fact kita buat dengan senyap saja sebab malu kalau misalnya kita nak buat dan tak dapat lift, sebab benda macam ni memang kita kena dapat kebenaran daripada mahkamah dulu sebelum Okay. kita memulakan. Okay. Jadi sebelum peringkat leave tu, saya memfailkan permohonan untuk mendapatkan leave pada 25 hari bulan 5 tahun 2022. Okay. Okey. Inilah isu timing satu hal Timing juga ni. satu Dia hal, punya ya. timing ni macam Okey. pandai-pandai jadi pilih timing. Tak ada. Tak ada terlintas langsung bahawa tak ada. tukar kerajaan tak tukar Jadi kerajaan. saya bertanya 2-3 orang kawan-kawan rapat saya lah, dan dia kata okey, teruskan. Okey, jadi sudah dapat leave pada 30 hari bulan 9, barulah berita ni terkeluar. Okay. Tapi tarikh itu belum lagi pertukaran kerajaan. Okay. Kalau kita tukar kerajaan bulan 11. Pada masa tu saya tak ada, Kak Lin tak ada langsung teringat pasal masa ke apa, siapa yang jadi kerajaan ke apa, tak ada. Memang tak ada Tak ada langsung motivasi politik tak ada, lah. tak ada langsung. Okay. Siapa jadi Perdana Menteri masa tu ke, memang tak ada niat langsung untuk beralih kepada politik. Okay. Saya tak nak bawa terlampau dalam pakai kita borderline nak subjudis di sini. Kita Okay. nak pakai balik kepada Kak saya risau juga. Sebab nanti kita semua contempt of court pula. Saya nak bawa kembali kepada Kak Lin. Ramai yang kata siapa sebenarnya Kak Lin ni. Ada yang kata liberal lah, ada yang kata sekular, macam-macam tumahan sebab seolah-olah melanggar undang-undang syariah itu. Kita nak kenal Kak Lin. Kak Lin ni saya difahamkan memang orang Kelantan. Oh, Kelantan. Asal saya. Very proud Kelantan. Oh, Kota Baru. Mungkin boleh Kota cerita Baru. sedikit asal usul, Okey. latar belakang keluarga supaya penonton boleh tahu siapa sebenarnya Nick Elin ini.
saya orang Melayu Kelantan. Makan budu. Makan budu dengan ikan bekok lah ni. Ikan bekak. Oh. Ikan singgah. Ikan singgah, daging singgah, semua makanan Kelantan. Ayah saya adalah seorang pensyarah undang-undang. Nik Abdul Rashid, Nik Abdul Majid. Yalah, ramai orang juga yang melibatkan nama ayah saya, keluarga saya dalam kes ini, yang mana saya rasa tidak sepatutlah. Okay. Saya dibesarkan oleh ibu bapa saya dengan conscience dan words. Tak ada threat of violence ke pukul ke, tak pernah. Saya hanya ingat umur saya 7 tahun, mak saya cubit peha saya sebab sekali tu masa saya 7 tahun, peha kanan sini dia cubit sebab saya cakap banyak sangat. Lepas pada tu tak pernah lagi saya dipukul ke. Jadi saya dibesarkan dalam keadaan diajar conscience. Perkataan ayah saya, don't be irresponsible, jangan tidak bertanggungjawab. Keluar bilik kena tutup switch lampu, tutup switch semua. Makan kena habiskan, kalau tidak kita dikatakan sebagai irresponsible. Jadi responsibility tu memang dah masuk dalam nilai saya. Ayah saya tu nak kata saya ni liberal ke, dia daripada kecil sampai kita dah tua lah, saya dah bekerja pun, Maghrib dengan Isyak kena ada di rumah sebab dia nak sembahyang berjemaah sekali. Dia akan imamkan sembahyang. Maghrib dengan Isyak kita kena ada di rumah. Saya dah ada anak pun, kita duduk sekali. Dan memang agama tu adalah sembahyang wajib, zakat. Oh, my father memang mustahak sangat. Berzakat tu adalah sesuatu yang perlu. Okay, berpuasa tu memanglah, yang tu kita semua start berpuasa tu. Jadi kalau nak kata saya ni seorang yang jahat, yelah kita semua orang adalah yang buat dosa-dosa tu. Saya rasa tak ada kalau siapa yang tak sempurna. ada, yelah, Tak ada yang maksum ya. tak ada yang maksum. So yelah, dalam 62 tahun hidup ni macam-macam lah kan. Ya, Liana. Ada juga tumahan yang dibuat mengatakan Nik Elin ini merupakan ejen Sister in Islam yang Sisters in Islam hanya mengetahui kes saya ni selepas saya dah dapat leave. Saya pergi satu forum dan di situlah saya announce, saya bagi tahu semua dalam forum di seminar Sisters in Islam. Saya kata saya dah buat. Mereka tak tahu pun saya buat petition ini. Jadi kalau nak kata saya, tapi mereka menyokong saya. Tapi bukan Kak Lin bukan ahli Sisters in Islam. We work together. Memang saya ni aktivis. Daripada saya kecil sampai sekarang, saya ni aktivis wanita. Hak-hak wanita. Hak orang kurang upaya. Saya adalah merupakan dulu saya Board of Trustee Yayasan Orang Kurang Upaya Kelantan. Orang asli, kanak-kanak, foreign migrant workers. Now, you may be asking LGBTQ lah. Siapa-siapa saja yang suppress, oppress minority, saya akan membantu, menyokong sebab itu kerja kita sebagai pengamal undang-undang untuk mendapatkan keadilan. Keadilan. Jadi kalau orang nak kata you are a supporter of LGBT ke semua tu, memang saya akan menyokong dan membela mereka dengan apa-apa cara sekalipun. Membela ni maksud Kak Lin, membela apa yang amalan mereka ke, atau membela bila mereka ditindas ke? Yes. Sesiapa yang ditindas, sesiapa sahaja yang ditindas, sila datang. Tindas tu bagaimana? Tak adalah transfobia. Transfobia dalam pekerjaan, dalam mendapatkan hak. Mereka dibuli juga manusia, ke, diancam mereka macam manusia, asalkan mereka manusia, hak kemanusiaan mereka ada. Bukanlah pula orang yang misalnya ni dah kita percaya kepada Allah kan. Jadi mereka pun hamba Allah juga. Jadi tiada sesiapa yang patut dipinggirkan dan kecam kehidupan mereka hanya sebagai mereka sebagai
berlainan Ya. daripada kita. Saya rasa dalam kalangan netizen itu akan menjadi sudut yang diserang kerana keterbukaan itu. Sebab itu Liana bertanya tadi bukan menyokong amalan tetapi menyokong apabila hak mereka disekat ataupun tertindas. Bagi saya itu jelas. Saya nak tanya Liana, kalau tanya bab gambar tu dengan mantan Menteri Agama tu subjudis juga ke apa? Boleh tanya sekarang ke belum lagi? Kena minta izin dengan tuan tanah ni. Tak dia tak. Itu tak subjudis, boleh kan? Menteri Okey. Agama. Mantan Menteri Undang-Undang bukan Menteri Agama. Mungkin mantan. Sebab berlegar Dia kata inilah ni sebab dia politik ni dua-dua gunakan. Ya, Bila ya. orang belah sana hentam belah sini pula keluar tangkap gambar dengan Menteri Undang-Undang Perikatan Nasional. Nick Elin dah consult mantan Menteri Agama untuk itu pun kita serang. Tak ada, Kita kena- tiada langsung. Itu gambar Dia- apa? dia tak Gambar ada- bila tak tu? ada. Gambar tu nanti kita siarkan. Siapkan gambar. Tak ada. Sebenarnya saya kenal YB Kota Baru dah lama dah. Semenjak Moga kata Kota Baru. 89. Sebab dia pun lawyer juga. Dia Dia, seorang dia dulu peguam. magistrate. Peguam. Memang kami di Kelantan community peguam kecil. Memang semua kenal lah. Peguam nak kata rapat ialah memang community yang amat kecil masa tahun 1989 90 semua tu selalu dalam barum kita lawak jenaka sentiasa. Okey. Jadi kira kawan lah. Kalau masa saya bersedih pun saya pergi jumpa Dia. YB kan. Jadi nak kata dia tu adalah saya sekarang ni jadikan seolah enemy. Semua takut nak bergambar dengan saya dah sekarang. Begitu toksik diri saya ini. Kami tak takut. Kami okey. Kami JPO siap okey. Kami siap panggil lagi. Jadi masa tu saya pada tahun lepas Disember 2022 saya dijemput oleh Tan Sri Panglima Ketua Pengerusi Muafakat Nasional untuk masuk Muafakat Nasional dan saya saya kata Muafakat Setuju Nasional. je? Yes. Satu Tan Sri yang Anwar bagus. Musa. Yeah. Tan Sri Anwar Musa panggil. Yes. Dan saya rasa ini adalah suatu yang bagus. Jadi saya pun daftarlah diri. Bila daftar diri, Muafakat Nasional buat satu majlis hari raya. Saya dijemput jugalah. Bila saya dijemput, dia letak meja depan sekali. Jadi bergambarlah dengan sebab masa saya datang tu saya bawa influencer. Saya tak bawa kamera, tak bawa handphone. Influencer tu yang tangkap gambar lah. Jadi tangkap gambar dengan Tan Sri. Kemudian bila kita nak balik dah makan kenyang dah semua. Bila kita balik, YB Taki kata okey. And biasalah jom ambil gambar. Tak sangka langsung Dijadikan modal politik untuk dua-dua belah pihak lah. Jadi Kak Lin ni ahli Muafakat Nasional. Ahli Muafakat Tak tahulah Nasional. lepas ni kena buang tak tahulah kan. Tapi saya dengar cerita tu, gaya tu lah. Saya tak tahulah. Yalah, kita perlu menyelami lah. Ramai saja orang yang diberi borang, dia sign je. Untuk parti saya rasa. Online. Muafakat Nasional. Online. Cuba Online. tanya Online. SM ahli ke tak? Tak ada, saya Muafakat tak pernah isi Nasional? borang. Okey, Tapi okey. saya bayangkan ramai orang yang sebenarnya diisi banyak parti. Jadi saya Sebetul. anggap, betulkah Kak Lin ni, saya anggap Kak Lin UMNO. ni adalah UMNO pun UMNO ya juga, juga. ya. So DAP pun ya juga. DAP ada. DAP pun ya. Yes, DAP pun ya. Oi, lepas ni ada share tak borang-borang keahlian tu dekat TikTok? Kena share tu. Tak ada. Sebab kami Tu nak jadi tunjukkan modal kepada tu, penonton modal. JPO kata. Kalau ada sign Sebab DAP punya DAP saya orang rasa tu. saya disponsor oleh DAP Kota Baru masa tu. So you see yourself as apa? Non-partisan, apolitical? I nak kata apa-apa saja yang bagus kita masuklah, sokonglah. Saya Diana, nak tanya yang DAP sponsor tu sebab nanti akan di Dia spin pula sebab dia kat tengah sana pula. cerita dia tergantung. Boleh terangkan DAP Tak ada. sponsor sebab? Okey, di Kota Baru tu dia orang mencari Melayu kan. So saya dengan Teresa Kok baik. Jadi Teresa Kok kata okey, why don't you just join DAP? Okey lah, join UMNO pun ya. Tapi saya memang dalam family saya, ayah saya memang penyokong UMNO Tegar lah. Okay. In fact yang masa team A, team B tu pun arwah ayah saya Team yang, A? No, yang Team jadi B. middle Oh. nak jadi the arbitrator lah kononnya. Jadi saya memang ahli UMNO lah kalau Okay. nak kira. Tapi tak tahulah dah lupus masa ke tak tahulah. Semangat 46 pun ya.
Itulah sebab tu PAS saya minta. saja belum lagi. Kenapa PAS tak bagi ya? PAS tak jemput lah kot agaknya. Muafakat panggil tapi Tidak PAS tak panggil. sesuai appearance-nya. So saya bayangkan Liana, Kak Lin balik nanti kan, semua kad keahlian tu borang tu dia kena tunjuk satu-satu. Saya ahli semua. Yang akan paling digunakan ialah DAP punya borang keahlian lah. Adakah DAP memaksa atau menyuruh Kak Lin buat kes menentang enactment Tak ada. Seperti mana yang Kak Lin dah terangkan tadi. Memang kes ni anak saya dengan peguam kami. Dan alhamdulillah saya mendapat sokongan yang amat baik daripada family dan peguam saya yang amat bagus, Surendra Anand dengan Malik Imtiaz. Sangat-sangat bagus. Saya sangat berterima kasih Malik pada Imtiaz mereka. is a very good lawyer. Excellent. Dan saya kenal Malik Imtiaz semenjak tahun 1990-an ke. Dia baru sama saya satu kampus tu. Sama. UIA. The best university in the world. And he's the Sorry best. Liana, dia nama. You take it, it's okay. I buat Syariah Law pun dekat UIA Ya, juga. itulah the best university in the world. Saya sebut ni dekat dalam JPO. ITM, saya rasa Cuma ITM. saya balik tadi apabila Kak Lin sudah menggambarkan bahawa ribut itu di lapangan di Kota Baru tak kecoh pun. Tapi dia cuma kecoh dekat dan nak buat demonstrasi depan mahkamah kehakiman. How do you see all this commotion bila orang buat di peringkat kata nak runtuh? Dan saya tengok ketua hakim pun sudah buat kenyataan bahawa jangan manipulate, tapi dimanipulate juga. Sebelum demonstrasi di Istana Kehakiman pun saya tengok Kak Lin dah buat kenyataan bahawa ia bukan bermotif mahkamah syariah tidak akan runtuh. Tapi masih bahkan sampai hari ini saya tengok masih ada biasnya orang masih menggunakan kes ini menggambarkan bahawa kita mencabar. How do you see this post event? Kalau nak tengok kan, saya boleh memaafkan kerana mereka Naif. mereka tidak tahu, mereka tidak mereka telah dimanipulasi. Okey, mereka tidak tahu keadaan sebenarnya. Dan yelah, kalau undang-undang pun we can forgive those with kekurangan. Okay, never mind lah kan. Tapi mereka tidak faham. Tidak cukup yelah, terlalu di Bakar. taksub. Ya. Ketaksuban mereka tidak membenarkan mereka untuk berfikir dengan tenang. Saya lalu Liana dekat Istana Kehakiman pada hari kejadian. Bas dari luar Kuala Lumpur, 2,000 Putrajaya. orang sedang mengaminkan doa Saya- supaya Kak Lin ni jadi di macam-macam. Saya tengok yang datang tu saya rasa simpati sebenarnya. Sebab professional, ya kecuali pemimpin parti pembangkang lah, tetapi professional lawyers were not there because they know the fact of the case. Itulah saya rasa kecewa lah bila Kak Lin. Tapi Kak Lin sebut dimanipulasikan. Would you like to name the manipulator? No, because manalah tahu. Tapi Kak Lin tak nak kata apa-apa sebab keputusan pun belum dapat. Okay. Sama ada Kak Lin akan menang atau kalah, kita tak tahu lagi. Itu semua terpulang pada hakim-hakim mahkamah yang paling tinggi di Malaysia. Jadi kita tak usah pergi ke sana lah. Itu kita serah betul-betul kepada kepandaian dan kebijaksanaan sembilan yang amat arif dan yang arif semua. Termasuk juga Ketua Hakim Negara. Termasuk Ketua Hakim Negara. Yang kami yang amat Ahmad respect, Arif, yes. Tengku Maimun. Tun. Saya Tun Tengku Maimun. Jadi saya memang selama ni lah, dah lama jarang tengok seorang Ketua Hakim Negara memberi komentar berkenaan dengan kes. Tapi kes Nik Elin ini memang banyak kali dikeluarkan komentar oleh I will not yang comment. Arif, Ketua Hakim Negara yang mengatakan ini bukan isunya mencabar mahkamah syariah. Dia 2-3 kali saya rasa kita boleh tayangkan apa yang dikatakan nanti oleh Ketua Hakim Negara. Dan itu saya rasa apa pandangan Kak Lin, kenapa keperluan untuk Ketua Hakim Negara keluarkan kenyataan-kenyataan tersebut? Saya tak nak jawab lah, itu kena tanya Yang Ahmad Arif. I really respect her, so I'm sure apa yang dia buat tu adalah yang paling terbaik lah. Pada dia menjaga institusi kehakiman itu. Sebagai itu saya.
judiciary, the separation of power, pengasingan kuasa ada pada tangan judiciary sekarang. Jadi kita hormat apa-apa saja keputusannya nanti, insya-Allah. Jadi saya pun tak boleh nak kita tak boleh nak jangka apa, sama ada saya akan menang, kalah 10 daripada 18.5 ataupun kesemua 9 orang unanimously ataupun 6 daripada 9, tak tahu. Mencanggah kehakiman Kita tak tahu. Itu semua Bila dijangka keputusan? saya tak tahu. Kak Lin tak tahu. Dia tak beritahu lah. Liana, kalau tanya tentang MKI ni, ini lawyer saya akan tanya dia. Subjudis tidak? Boleh saya tanya sini? MKI, Majlis Kerjasama Islam ni, POS. Itu kerana ada jawatan kuasa kan, PMX mengatakan jawatan kuasa diwujudkan di bawah untuk mengelak daripada berlakunya pertindanan yang sama. Majlis tu rasanya dipengurusi, bukan baru, ya, dipengurusikan cumanya maksud saya diwujudkan jawatan kuasa untuk mengkaji isu-isu ini untuk mengelakkan. Kerana saya lihat effort yang dibuat oleh Kak Lin ini dalam konteks legal is a necessary process. It's necessary. It needs to be done. Sebab bila undang-undang tu dah ada, tiba-tiba bercanggah, besok kalau bukan Kak Lin, orang lain akan buat juga. And then sebenarnya Kak Lin buat ni jimatkan masa. Exactly. Kalaulah satu ni dah clean sweep. Dah dicabar, kita boleh dah tahu dah yang mana yang akan ada masalah. Jadi tidak. kemudian itu yang PMX akan buat, dipengurusikan di bawah MKI itu akan dipengurusikan oleh Sultan Selangor, itu pengurusinya, dan di bawah tu ada jawatan kuasa yang khusus untuk melihat ini. Dari kacamata Kak Lin, adakah itu langkah yang terbaik? What are other remedies need to be done selain daripada adanya jawatan kuasa itu? Sebab in a way what you're doing is you are telling Dun Kelantan, demo tak reti buat kerja, demo buat kerja salah. Syok sendiri, buat undang-undang syok sendiri. Benda tu tak boleh, tak constitutional. That's what you are saying indirectly lah. Betul. Kalau politik, I tak nak, Kak Lin tak nak sentuh, campur. Sebab kita tak, walaupun jadi ahli semua parti. Betul. Tak nak campur, tapi ada hikmah lah kan. Nampak dah. Dah nampak belum hikmah? Betul. Apa yang Kak Lin buat? Kalau lah sebenarnya, kalau dia orang masa bising-bising terasa juga, tergerak juga dalam hati tu, nak kata kalau tak nak sangat kita cabar, then besok bila ada kes, apa tu, buang je lah semua section-section yang bercanggah tu. Senang. Itu saja. Betul. Yang canggah buang. Tapi ada banyak lagi section-section yang memang tak sepatutnya lah. Weights and measures semua dah ada dalam akta-akta, dah ada dalam kanun jenayah, kanun kesiksaan, akta weights and measures. Semua dah ada. Kak Lin kata banyak lagi. Kak Lin cuma memilih 20 daripada banyak senarai. 18 lah sekarang. 18.5. Oh, ada point 5 tu yang saya nak tanya nanti, macam mana boleh jadi point 5. Tapi maksudnya Don, sekarang ni kita kebetulan tengok Kelantan lah. Don baru ni sekarang ni. Tapi saya rasa banyak lagi kalau kita boleh nak tuding. Don tidak fasih. Kita nak kata apa ni? Ignorant. Don dia mengelak soalan politik ni. Dia tak reti ke apa ni? Because kalau semua Don buat hal yang sama, kita akan ada masalah dalam konteks pertindahan kuasa ni. Kes Iki Putra itu Selangor. Selangor yang adakah Selangor sekarang dah tak ada mahkamah syariah? Dah tumbang ke dengan satu kes Iki Putra tu? Tak ada pun kan. Jadi macam mana saya punya kes akan meletakkan batu nisan ke atas mahkamah syariah? Kak Lin orang baik, saya nak provoke dia susah sikit dia. Sebab yang kalau saya faham apa inisiatif yang Kak Lin buat ni, sebenarnya kita menuding handicap pemain-pemain politik di peringkat Don semua negeri. Berkebetulan sebab Kelantan yang ada kes ni. Berkebetulan di masa depan kalau ada Don-Don lain yang buat yang sama, kita akan berdepan dengan cabaran dan isu yang sama. It's just a matter of time. Betul. Dia perlu dibetulkan sekarang. So bagi pihak rakyat Malaysia, walaupun ramai marah, saya nak ucap terima kasih lah. Boleh? Sama-sama. Okey, laju dia terima terima kasih saya. Saya juga nak
Katanya ada satu bukan persatuan lah, satu macam coalition peguam-peguam yang mengadakan bantahan terhadap kes ini. Ada seorang peguam yang sangat lantang dalam media sosial lah saya tengok, dan beliau keep continue mengatakan apa yang beliau buat ini adalah betul untuk mempertahankan Islam, dan kes Nik Alin ni sebenarnya akan meruntuhkan sistem mahkamah syariah di Malaysia. Dan cadangan beliau, saya jumpa Kak Nik Alin, saya jumpa juga peguam tersebut face to face, dan kita berbincang, dan beliau mengatakan macam mana nak memperbetulkan isu ni ialah dengan mengadakan pindahan undang-undang. Seolah-olah bila kita pindah undang-undang itu ada dua set yang berlainan, undang-undang jenayah untuk orang Islam dan undang-undang jenayah untuk orang bukan Islam. Di pandangan Kak Elin, kalau ada pindahan undang-undang perlembagaan tu, adakah akan menyelesaikan masalah? Sebelum pada tu, sebagaimana saya ada hak, dia juga ada hak untuk menyatakan pendirian dia. Jadi kita hormatlah pendirian masing-masing kan. As to soalan nak pindah, ya boleh nak pindah, tapi saya rasa kita masih boleh diselamatkan oleh basic structure doctrine, yang mana mereka juga membantah juga. Basic structure doctrine tu kalau nak pindah, dia tak boleh pindah yang BSD ni. Doktrin basic structure. Itu panjang itu sembangnya akan jadi. Itu teknikal sikit lah. Ya, ini adalah next stepnya adalah kalau dia nak pindah, kena basic structure doctrine tu kena dilihat. Dilihat situ. Dan itu ada perdebatan yang berasingan tentang BSC ni. Perbatasan BSD. Basic structure doctrine. Sebab logiknya bagi saya, yalah kalau saya sebut ni bunyi macam saya memihak pada Kak Lin lah pula. Sebab Kak Lin nak meraihkan kepelbagaian pandangan itu. Dan dalam keadaan kalaupun bersetuju dengan pendekatan beliau, percanggahan yang berlaku ni masih perlu ditangani. Jadi tidaklah nullify pada saya, istilah undang-undang juga tu. Belajar sikit-sikit. Tidaklah nullify. Kak Lin kena berhati-hati sebab tak nak subjudis. Sangat-sangat takut. Saya pun takut nak contoh sangat kes tersebut. Saya rasa masih perlu dilakukan walaupun akhirnya bersetuju dengan pendekatan beliau itu. Ramai yang sepatutnya lah ni dibuat ni dah lama dah. Sepatutnya. Jadi tindakan Kak Lin ni bukan sesuatu yang baru. Dah dilakukan pun. Rasanya biasa sebut Datuk Zaid Ibrahim pernah mencabar juga, dah dapat leave, tapi disebabkan dia ahli politik, UMNO cakap kat dia, janganlah take action sebab nanti you hilang, sebab masa tu dekat dengan election. Jadi takut hilang sokongan. Jadi politik biasalah takut hilang sokongan. Macam Kak Lin bukan ahli politik, ialah member politik saja kan. Tapi Kak Lin tak kisah menang ke, yalah kisah juga Kelantan ni di-rule oleh PAS dah 33 tahun dah. Kak Lin cuba minta borang PAS tengok jadi. Cuba isi nak tengok lulus tak lulus. Mula-mula sekali dia kata pakai tudung dulu. Tak apa. Saya pun terima. Jangan risau, kita bersama. Seiring sejalan. Okey, tapi saya merasakan yang kes ini akan terus digunakan untuk modal-modal politik, ya. Dan itu mereka akan gunakan menunjukkan kerajaan sekarang makin liberal, Islam terancam dan sebagainya. Cuma kes Kak Lin itu diambil pada tahun 2022 sebelum ada pertukaran kerajaan. Itu nombor satu poin lah. Maknanya bukan ada anasi politik di situ. Tidak ada langsung. Dan satu lagi, bila saya letakkan isu ini dalam TikTok, dalam Facebook, ada juga yang mengatakan apa role atau apa itu tanggungjawab Jabatan Peguam Negara itu. Mustahak juga. Kenapa Kenapa dia tak dibenarkan kalau dia pernah, sebab saya dulu Jabatan Peguam Negara. Jadi saya pun ada Sepatutnya tanggapan mereka sendiri. yang Jadi saya nak tahu Kak Lin punya pandangan, kenapa Jabatan Peguam Negara tidak menasihati DUN supaya tidak menjalankan perkara yang bercanggah dengan perlembagaan. Kena tanya AGC lah tu. Kena tanya AGC kenapa sepatutnya mereka lah yang mula-mula menjadi pihak untuk menahan
Proses and itu. state legal Ada penasihat advisor pun undang-undang daripada di AGC, situ. betul. Cuma pengalaman saya sendirilah dengan Jabatan Peguam Negara dan kita jadi penasihat undang-undang. Role kita itu, tanggungjawab itu sebagai seorang penasihat, bukan sebagai seorang yang membuat keputusan. Ada ketikanya bila kita menjalankan tugas, kita bagi nasihat, political master tak ikut. Betul. Itu pun mungkin juga boleh terjadi sebab saya pernah mengalaminya dulu di kementerian yang saya berkhidmat. Saya juga pernah jadi penolong penasihat undang-undang di Negeri Selangor. Ada perkara yang kita kata bercanggah dengan undang-undang dan bila kita memberi nasihat mereka akan teruskan, tetapi kita akan kata kalau apa-apa berlaku selepas ini ada pertikaian, we will step withdraw sebab kita dah bagi nasihat tapi tak mau dengar. Jadi saya rasa itu mungkin yang terjadi, yang selalu juga terjadi bila saya berkhidmat dulu. Cuma kita gusar kalau ada political master atau DUN ini yang walaupun penasihat undang-undang negeri mengatakan ia bercanggah dengan perlembagaan dan anda pula sepatutnya seorang penggubal undang-undang, you are the legislature yang kita lantik untuk mempertahankan undang-undang dan perlembagaan, boleh pula ignorant atau kurang tahu apa yang patut dilakukan untuk mempertahankan. Sementara Liana sebut ini, saya tak perasan kalau dalam kes Nick Alin ini, AGC sudah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka sudah menasihati. Ada tak? Sebab kalau tak ada, pada hemat saya lah sebagai rakyat, saya masih letak burden itu kepada AGC. Betul. Kerana mereka sepatut-patutnya kena relinquish tuduhan bahawa mereka tak berbuat apa-apa itu. Selalunya sebab AGC ini part and parcel of the government, mereka selalunya tidak boleh keluar kenyataan. The fact that they are an independent body, they have to make a statement. Kalau nak bina keyakinan rakyat lah. So let me say that to them because I'm not the lawyer. Mereka kena buat kenyataan, barulah keyakinan rakyat kepada fungsi. Bukankah kita janjikan reform? This is part and parcel of reform. Kalau mereka tak boleh mengeluarkan kenyataan itu, justru trust deficit meruntuh. It's better that they do that statement bahawa kami telah menasihati tapi kami tidak membuatnya kerana tekanan politik. PMX dah menjanjikan kuasa ini institutional reform. Inilah masanya kalau nak buat. Terlepas peluang ini, whoever becomes the next prime minister, you may not be able to do that again. That is my message kepada AGC. Betul. SM sudah kembali. Itu yang saya boleh katakan. Sebab saya rasa sebab Kak Lin, saya rasa reform ini bukan hanya kerja orang politik. Penjawat awam pun sama. Kita kena ada keberanian dan saya selalu sebut kena minta lah now PM dah promise. At every level, ketua-ketua jabatan, you go back to PMX, you go back to menteri, bagi tahu kata, ni tajuk bukan Nick Alin dah ni tajuk lain dah. Tapi ambil kesempatan ini, supaya kita boleh ada bina balik trust kepada institusi yang ada. Saya nak tanya tentang pengalaman Kak Lim. Selalu kes-kes begini akan ada backlash, fanatik. Tadi Kak Lim kata pentaksub. Ada tak ancaman yang dihadapi kerana ambil kes sebegini? Apa bentuk ancamannya? Seperti mana Kak Lin cakap tadi lah. Kak Lin duduk Kota Baru dah banyak, dah banyak bulan lah. Orang Kelantan ni baik sebenarnya. Saya tak rasa terancam. Kan? Saya tahu isteri saya orang Kelantan. Syabas. Syabas sebab tu Liana dapat syabas daripada Nick Alin. Tapi saya duduk Kota Baru, baru balik Kelantan, balik daripada Kota Baru semalam. Masa tengah duk kecoh-kecoh tu, kes ni bagi Kak Lin adalah sesuatu yang harus dibuat. Tapi bila pergi ke depan KB Mall ada digital billboard mengatakan bahawa selamatkan syariah, seolah-olah Kak Lin ni adalah musuh Islam kan. Rasa takkan pula seorang wanita Kelantan yang lemah lembut lah pun kan boleh mengancam punya satu negeri atau Islam. Tak logik lah, tapi dia betul-betul memperbesarkan perkara ini. Dan saya percaya dalam yang ada yang di antara ketua-ketua dalam tu pun mungkin dia ada guilty conscience juga ni buat ni. Kenapa kita nak buat ni? Adakah demi politik? Kalau kira, saya percaya mereka pun rasa ada conscience lah kan.
akan Yang faham lah. Yang faham. Ramai yang tak faham juga saya tengok. Kak Lin balik Kota Baru, peguam-peguam semua. Dia orang sokong Kak Lin tapi tak menyokong dalam Secara public lah, terbuka lah. secara terbuka. Yalah mungkin tak berani kan. Kalau JPO ini pentas PAS, adakah Kak Lin akan datang? Dan bercakap begini. You're willing to be invited by PAS lah. Buat apa kita ni tak nak perang kan. Mungkin kalau dia menjemput dengan elok, yes, memang makna dialog in fact, masuk dalam berdialog dengan hikmah, Kak Lin akan possible. Masuk. Kalau ada dialog hikmah, ada dengan secara baik, secara elok, berstruktur, bukan untuk diserang. Bukan nak serang-serang macam tu. Adakah mereka pernah panggil Kak Lin untuk berdialog, faham Tak kenapa pernah, perkara ini dibuat? Tak pernah. Tapi Kak Lin masuk dalam TikTok, one of the, dia kata siapakah Nick Alin? Kenapa? Siapakah Nick Alin tak panggil Nick Alin? Kan? Itulah. Jadi saya pun masuk dalam discussion tu, saya rasa sangat berilmiah. Jadi dengan bila dan saya rasa mereka menyokong pun saya dalam rasanya mungkin mereka tu amanah ke, tapi it was a very Kak Lin dengar daripada pukul 9 sampai pukul 12 malam. Semua yang ditanya dalam tu bercakap dengan sangat berilmiah. Jadi yang tu Kak Lin suka. Bercakap berdakwah dengan ilmiah boleh. Siapa lagi media yang invite Kak Lin selepas kes ini? Tak ada. JPO saja. JPO adalah Caprice. Tapi Caprice Kak Lin cakap hold dululah sebab dia pun baik, tak nak lah menjadikan satu isu juga kan. Takut subjudis juga. Takut subjudis. Because banyak dia tanya soalan tu banyak yang mengenai kes. Kak Lin terima pula undangan JPO sebab Liana ni. Kawan dengan Liana lah. Tahniahlah Liana. Respect. Liana, tahniahlah Liana. Kita pun respect dia, bukan mudah. Mengambil keputusan melawan enactment syariah tu memang saya tak melawan. Dia membetulkan herotan. Boleh saya sebutkan yang itu. mencabarnya adalah mereka. Memang akan dilabel pencabar syariah, pencabar Islam, pencabar mahkamah syariah, peruntuk dia kata apa, bagi batu nisan. Kes Nick Alin, kes Iki Putra adalah memaku keranda dan kes Nick Alin meletakkan batu nisan. Begitu sekali kepada mahkamah syariah. Tidak. Kita memang perlukan mahkamah syariah. Memang perlu mahkamah syariah. Jadi nak kata nak meruntuhkan mahkamah syariah adalah amat salah lah. Okay, Kak Lin, ada satu lagi saya nak tanya sajalah kan. Kita nak bagi peluang Kak Lin. Ada satu tu saya nampak dalam TikTok dia, ada gambar keratan akhbar ke atau majalah yang katakan Kak Lin mengimamkan suami sendiri dan anak-anak lelaki yang dikatakan Kak Lin ni sister Islam, liberal, boleh imam solat. Yang itu macam mana pula tu? Okey. Ni amat sensitif lah. Okey, tapi Kak Lin kena bercakap dengan sebenarnya. Kak Lin tulis dalam Facebook. Kak Lin tak ada Facebook, tak ada platform lain kecuali Facebook dan juga dulu adalah blog. The Challenges a Muslim Woman Faces in Islam. Kak Lin ni memang aktivis wanita. Jadi jadi Kak Lin tulis dalam Facebook Kak Lin, I am a Malay woman. Dalam I am a Malay woman, Kak Lin tanya kenapakah seorang wanita harus semayang di belakang dua anak lelaki. Kenapa tak sama? Jadi masa tu juga sebenarnya tak pernah Kak Lin kata Kak Lin telah mengimamkan dua anak lelaki, sebab masa Kak Lin membesarkan anak lelaki, ada tok guru datang setiap hari untuk mengajar Quran dan sembahyang maghrib bersama. Lepas ayah dah tak ada lah kan. Okey, di Kota Baru memang ada tok guru di Kelantan. Tok guru di Kelantan, Tok Guru Haji Ming. Dia yang mengajar Quran dan sembahyang. Jadi Kak Lin tak pernahlah mengimamkan dua anak lelaki. Mungkin yang Miki itulah, tapi tak pernahlah. Okey. Dan Kak Lin berkahwin dengan seorang mu'alaf. Bila kahwin dengan mu'alaf, kita travel di banyak negara, di China, Italy, Indonesia, semua tu tak ada masjid lah. Okey. Dia nak semayang, dia sendiri yang nak semayang dengan Kak Lin. Takkanlah Kak Lin nak semayang seorang-seorang, dia dah masuk Islam. Takkan Kak Lin nak semayang tak ajak dia.
Okey, jadi Kak Lin memimpin, bukan mengimamkan ya, memimpin. Maknanya dia duduk dia berdiri di sebelah kiri, Kak Lin duduk belakang sikit aja. Belakang sikit daripada dia, dan Kak Lin baca semua ayat-ayat yang nak dibaca, baca semualah dan sembahyang bersekali. Okey, bukan duduk depan dia Jadi imam. dah jadi imam dia, tak adalah, sebab nanti macam mana saya nak Kak Lin nak mengajar. Jadi ramai orang komplain, kenapa tak pergi masjid aja. Di China subuh pukul 4 pagi nak pergi masjid buat apa? Kita duduk dalam hotel senang-senang. Dan tidak ada, apabila Kak Lin baca, belajar semua ni, Ummu Warakah adalah seorang wanita semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin lelaki-lelaki di dalam rumah dia untuk sembahyang, sebab dia memang pandai, dan Rasulullah sendiri telah memilih seorang apa yang untuk mengazankan. Jadi bukan sesuatu yang pelik lah. Jadi itu memang satu kontroversi yang ramai yang tidak boleh terima. Tapi suami Kak Lin tu adalah seorang mu'alaf yang nak belajar. Patutnya orang bertepuk sebenarnya. Bagus Kak Lin bawa masuk orang Islam kan. Dan maknanya bukan mengimamkan lah. bukan mengimamkan, mengajar memimpin, dia, memimpin dan macam mengajar mana dia nak bersolat. Ya. Kak Memimpin dia secara Kak Lin Islam. kecewa cerita private itu blown out of proportion? It was from a by the way. Perkataan dia adalah by the way, I have led my husband in prayer. Kita mengajar dia dan dimanipulasi oleh Menara.my. Menara.my itulah Iksim ke apa bawah, saya pun tak tahu. Sekarang dah jadi Samudra, dah jadi My Pertiwi, tak tahulah kan. Tapi dah Sebut tu. Tak payah ada lawyer. Tak apa, it's facts. Tak apa. Ya, tapi dalam My Pertiwi yang baru ni, dalam kes tu pun dia kata kes Nick Allen ini, Nick Allen ni fahaman dia adalah akan ada seks bebas. Kalau menang kes dah jadi seks bebas. Bila masa pula Kak Lin buat satu cabaran terhadap undang-undang seks bebas pula. Tapi manipulasi telah jadi orang letak okey Nick Allen ni maknanya seks bebas lah. Kak Lin sendiri pun tak ada. So no. So tapi itulah nak clarify kepada semua bahawa Kak Lin tak pernah mengimamkan anak lelaki Atau suami. Suami pun tak mengimamkan, tapi lead, Sebab dia tidak memimpin. tahu sebab Dia berdiri mualaf. di depan dan Kak Lin berdiri di belakang, macam itu belakang dia, dan memimpin solat dia. Jadi salah ke bagi Kak Lin? Tak salah. Tak salah untuk kita sebagai orang Islam yang lebih berpengetahuan, kita menjadi yang rijali lah, kita kata, yang memimpin dia dalam tu. Orang kata okey, siapa yang beli beras pula, siapa yang beli beras yang patut memimpin pula, terima pula cerita tu. Memang kontroversi lah tu. Dan Kak Lin faham lah. Tapi memang kalau seorang mu'alaf tu, kita harus mengajar dia. Wajib, dah jadi kewajipan ke atas Kak Lin. Dan Kak Lin memang proud to say lah, dia diislamkan di Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Kelantan. Negeri Kelantan. Tapi kes ni sangat menarik, Ehsan. Kerana yang membuat petitionnya orang Kelantan, Nick Allen, yang dicabar juga Dewan Undangan Negeri Kelantan, dan hakim yang mengadilinya juga Kelantan. Jadi orang kata ini macam set Kelantan punya kes jugalah tu yang dibawa dalam Facebook ya. Tapi, Jangan lupa ungkapannya, set kita jangan pecah. jangan pecah. Tapi elok juga kerana yang adil pun orang Kelantan, tak boleh cakap orang luar yang buat 9 orang hakim. 9 orang hakim bukan semua daripada Kelantan. Ya, betul. Tapi yang ketuanya di situ. Ketuanya di situ. Ialah orang Dan Kelantan tu yang dibuatlah dalam yang dibicarakan. tapi kalau dia orang nak kata macam tu seolah-olah apa, memukul anak menyindir menantu, something like that lah kan. Kalau beranilah juga dia orang nak kata macam tu kan. Okey, banyak yang kita telah dapat daripada Kak Lin malam ni. Apa harapan Kak Lin Untuk menang lah. untuk menang? Okay.
Saya nak cakap kita doakan saya subjudis pula. Tapi kita InsyaAllah harapkan yang kebenaran terbaik. Yes. keluar dan apa yang baik untuk negara kita doakanlah. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Saya rasa apa yang Kak Lin buat ni is a necessary process. Yes. Kalau tak buat sekarang, lambat Orang laun lain akan akan berlaku juga pertembungan itu. Kecelaruan itu akan timbul dan akan dibawa juga kepada proses yang sama. It's Yang just a matter of wajib time. dibuat. Kerana sepatutnya ia sudah dielakkan sedari awal di peringkat penggubalan undang-undang tu di peringkat DUN masing-masing. Dan saya nak tambah juga SM, kalau Kak Lin tak buat, apa saja tindakan jenayah yang dibuat oleh DUN atau Majlis Agama Islam Kelantan nanti akan dicabar oleh orang yang ditahan di itu. Mahkamah Sivil. Iki Putra. Iki Putra itu dia ditangkap, dia mencabar. Itu salah konstitusionally, tidak perlembagaan. Jadi penat sahaja Betul. kita punya pihak berkuasa agama mengambil kes, padahal kes itu tidak boleh dibawa kerana undang-undang itu tidak sah. Jadi saya rasa memang kita patut applaud lah apa yang Kak Lin buat, kita betulkan, dan tidak bermakna kita nak undang-undang syariah tu langsung tiada di Malaysia. Kita nak memperkasakan dengan prosedur yang betul, dengan kokongan yang betul. Kalau nak memperkasakan mahkamah syariah, cari dulu suami-suami yang tak bayar nafkah anak, yang berpoligami, tinggalkan anak, isteri. Oh, banyaklah. Kalau gitu lagi bagus untuk itu topik akan datang. Kak Lin datang lagi. Yes. Sebab saya saya pun nak tanya soalan banyak juga bab tu. Yes. Itu cara yang paling baik untuk memperkasakan. Sekarang ni kalau pergi tengok di mahkamah ramai sangat wanita. Tapi banyak saya juga harus berterima kasih kepada Menteri Agama kita sebab semasa beliau menjadi hakim di Mahkamah Syariah, Mahkamah Syariah di hakim. Selangor, di itu tu dalam bahagian sokongan keluarga, dia implement siapa-siapa isteri yang dah dapat judgement dan boleh pergi ke Biro Sokongan Keluarga untuk dapatkan duit, dan dia bagi tempat tinggal di kuartus kerajaan di Jalan Duta tu kepada wanita-wanita yang datang daripada jauh untuk hadir ke mahkamah. Jadi sistem pembaikan oleh Datuk Dr. Naim tu amat bagus. Jadi memang Kak Lin memang sukalah apa yang, so mungkin ini adalah hikmah juga bila Datuk Dr. Naim jadi Menteri Agama, insya-Allah dia akan memperkasakan Mahkamah Syariah dengan sebagusnya, insya-Allah. Alhamdulillah. So saya rasa itu banyak yang kita dapat malam ini, SM ya. Terima kasih kepada Kak Lin yang sudi hadir. Bukan senang nak dapat Kak Lin ni, dia banyak kes di mahkamah juga. Dan SM juga pertama kali jumpa Kak Lin kan? Ya. Malam Tahniah pada Liana lah, berjaya bawa. Sebab tak ada channel lain yang berjaya bawa Nick Elin. Itulah, alhamdulillah dia sudi Eksklusif datang eksklusif di JPO. Kita akan cuba lagi, insya-Allah. Mungkin sekali lagi bila keputusan dah dapat dan kita boleh bawa lagi Kak Elin ke pentas JPO. Jadi minggu ini merupakan episod terakhir untuk musim pertama Jangan Pajak Otak. Kita akan sambung insya-Allah bulan 1 nanti sebab kita nak relax sebulan ni. Kak Lin dah dia nak pergi tahun kan? Cuti tu, dia nak pergi overseas. Dia dah cuti minggu lepas. Saya minggu lepas kerja. Cuti sabbatical bukan cuti Kelantan. Boleh, insya-Allah Kak Lin akan berada di Kelantan 2 minggu ni. Rombongan Cik Kia. Oh, boleh. Jadi itu saja untuk minggu ni. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk musim kedua podcast Jangan Pajak Otak bulan 1 nanti. Kepada Kak Lin terima kasih. Kepada SM juga terima kasih. Nak ucap selamat tahun baru boleh? Boleh, silakan. Selamat tahun baru sebab ini episod terakhir JPO sebelum sambung semula pada tahun depan dalam musim baru, pendekatan baru. InsyaAllah. Mana baik kita sokong, mana salah kita bantah. Jangan pajak otak anda kepada siapa-siapa pemimpin atau parti politik. Jumpa lagi. Lain kali. Assalamualaikum. InsyaAllah.